国家不会破产，反而呢，我们会有更多的这个资源来去协助我们的人民。所以今天如果国政还是来跟你讲我们国家会破产的话，你们要讲回他，你说这真是天下天底的这个天下的大笑话。为什么呢？因为我们没有听过政府帮人民而破产的，国家会破产呢，是因为我们有贪污腐败的这个政治领袖政府，而不是因为这个政府帮人民，我们国家会破产。所以大家要非常清楚这一点。所以明年呢，在雪州做的就是一个良好施政的方式，我们所谓的经济人民化，就是透过这些良好的、不贪污的，然后管理我们州内的资源，然后最后呢，把这些资源公平的分配到用在我们雪州更民族的身上。这个就是我们明年的一个施政方式。所以我相信大家，如果你们给我们一次的机会，1次5年的机会，让我们在中央做政府，让我们看明年怎样做政府。如果不能的话呢，你们再换没有问题。可是我可以向你保证，如果明年在这个中央执政的话，肯定的，雪州的良好施政是我们执政的模式，不贪污和公平。Saya kena jelaskan sebab saya dari Selangor, kita kena perjelaskan untuk makluman tuan dan puan-puan. Dalam tempoh 5 tahun Pakatan Rakyat memerintah menjadi kerajaan di Selangor, kita telah memperuntukkan, kita telah menggunakan lebih kurang 800 juta untuk melaksanakan program-program kebajikan merakyatkan ekonomi negeri Selangor, termasuk memberi air percuma setiap bulan, tidak pernah henti. Dari tahun 2008 kita beri peruntukan secara sekolah kepada sekolah Cina 4 juta, sekolah Tamil 4 juta, dan sekolah agama rakyat yang dibiayai oleh komuniti Melayu dan Muslim sendiri. Kerajaan Pakatan Rakyat di Selangor setiap tahun juga kita peruntukkan 6 juta. Semua yang kita lakukan ini 5 tahun kita gunakan peruntukan 800 juta. Pada tahun 2007 semasa UMNO BN menjadi kerajaan ataupun memerintah di Selangor, reserve ataupun simpanan kita cuma ada 400 juta sahaja. Tetapi setelah Pakatan Rakyat memerintah selama 5 tahun, pada tahun 2013, dengan bangganya sebagai orang Selangor, reserve ataupun simpanan tunai kita telah meningkat mencecah 2.5 bilion. Ini adalah satu rekod pentadbiran kewangan yang terbaik dalam sejarah pemerintahan kewangan negeri Selangor, yang sendirinya diakui oleh Ketua Audit Negara. Jadi Ketua Audit Negara ini bukan Pakatan Rakyat yang bayar, ini melalui Kerajaan Persekutuan, juga bukan bayar melalui UMNO BN, tuan-tuan, ini adalah wang rakyat. Jadi kita kena jelaskan isunya, maksudnya kalau sebuah kerajaan yang tak rasuah, yang bersih, yang amanah, bukan saja negeri ataupun negara kita tidak akan bankrupt, malahan kita akan
mereka gunakan selama 56 tahun mereka memerintah di negara kita. Mereka mengkronikan segala ekonomi dan sumber yang ada di negara kita. Jadi kita nampak itu skandal LFC lalu duduk dalam gaduh. Nasib baik tuan-tuan perempuan tak pilih dia tahun 2004, dia kalah. Kalau tak ada saya rasa lembu di lembah pantai semua hilang. Cuma boleh jumpa di kondo saja. Betul. Jadi tuan perempuan mereka cara mereka dia kronikan segala ada yang ada di negara kita. Jadi kita nampak gula milik Syed Petak. Apalagi tepung semua segalanya milik Syed Petak. Nanti pergi sini minyak petrol station minyak anak Mahathir, milik anak Mahathir. Ini cara mereka buat. Bezanya antara Pakatan Rakyat dengan Barisan Nasional, kita jelas dan terbukti adalah pemimpin yang bersih dan amanah banding dengan UMNO BN yang jelas dulu, kini dan selama-lamanya rasuah dan korup. Itu yang saya minta tuan-tuan dan puan-puan kena tolak mereka dalam pilihan raya umum yang akan datang ini demi masa depan anak-anak kita. Jangan kita rasa gembira, rasa terhutang budi selepas ambil wang 500 prim itu. Itu wang rakyat. Bukan senang kita dah dapat duit daripada BN 56 tahun. Kali pertama saja mereka bagi wang yang begitu banyak. Betul? Sebelum ni ada susah lah nak dapat duit daripada BN. Dia yang rompak duit kita. Bila mana dia bagi wang balik dengan kita. Jadi tuan-tuan puan-puan, kalau satu rumah ada satu orang, dua orang, tiga orang pergi ambil saja. Duit ambil, janji undi keadilan dan Pakatan Rakyat. Itu yang kita mahukan. Itu wang adalah wang tuan-tuan puan-puan. Tapi kesannya kalau kita bagi PN UMNO menang besar sekali lagi, yang pertamanya tuan-tuan puan-puan, wang pre-proof itu lepas tu kena bayar AES. Habis. Keluar sekali saja, proof habis you punya duit. Semua kena AES. Jadi you punya prim pun tak boleh tahan. Kedua, kalau UMNO BM menang kali ini sekali lagi, sudah tentunya harga barang akan naik. Ini kita boleh tanya ahli parlimen kita. Sebab dalam sidang dewan sidang parlimen tahun lepas, ada satu akta yang dipanggilkan Akta Cukai Perkhidmatan yang mahu diluluskan. Tetapi disebabkan oleh pilihan raya sudah dekat, akta itu ditangguhkan. Untuk makluman tuan dan puan-puan, kalau akta ini diluluskan, maksudnya apa yang kita minum, apa yang kita makan, apa yang kita pakai, lepas ini semua akan dicukaikan. Maksudnya pakcik-pakcik macam-macam, kalau lepas ini pergi itu warung minum teh tarik RM1.20, lepas ni akan dicukaikan. Mungkin jadi RM1.50 ataupun RM2 ataupun lebih tinggi lagi. Lepas belum ini kita makan capati. Ini bukan jadi capati ya. Capati. Ini pun kena cukai. Jadi hidup rakyat akan semakin susah kalau kita biarkan UMNO BN menang sekali lagi. Jadi saya harap tuan-puan kena buat penilaian yang betul, kena buat perubahan yang besar untuk menyelamatkan Malaysia ini demi masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Kita tidak mahu mereka hidup susah lagi seperti kita. Sekarang harga kos barang, harga kos hidup semua naik. Kita tidak mahu lagi. 各位，这第13届的大选呢非常关键。如果我们再次让国政获胜的话呢，第一，肯定的我们的这个百物会高涨。为什么呢？因为去年呢，其实在国会他们已经要通过了这个消费税的法案，可是因为大选要来临了，这个法令呢被他们被逼postpone。可是我们知道，如果再一次让他们获胜的话呢，肯定的这个法令会被通过。到时呢，我们吃的、喝的、用的全部都要还税。包括你每一天去这个咖啡店喝咖啡，以前可能是快喝的，现在可能会变成快半，或者是更贵。为什么呢？因为他之前给你的 prim 的钱给完了。
变得更好？我们的孩子的前景，大家有没有看到一个未来？我们国家其实现在在一个非常让人忧虑的分叉点，为什么呢？因为我们现在的国债呢已经高达了5000亿，这还不包括呢接下来一些这些白象计划等等这样的贪污腐败的案件发生，而我们所以不希望呢，我们下一代呢也是和我们一样的活得那么辛苦，就希望呢大家要团结起来，一起做出这个改变。那我们也预计呢，这第13届大选呢，会是历史上呢最肮脏的一年。我们也知道努鲁伊萨的选区很多这个邮寄选民的出现，也发现了很多的幽灵选民，所以呢这一次呢，我们一票都不能少。好，希望你们在海外的、在外国的亲朋戚友，如果可以投票的话呢，一定要叫他们回来投票，而且呢，要尽早的在5月5号的时候呢，一早8点的时候，第一个站在这个门口的人一定要是你。因为为什么呢？我们担心，如果你不早去投票的呢，这个幽灵选民呢，很快就会出来把你的票投掉了。所以我们马来西亚人，我们那么班代的居民跟选民们，我们马来西亚的这个子民们呢，我们要的是要通过我们自己手中的一票，选出一个公正、公平、不贪污的政府。所以我们必须要用我们手中的一票来显示我们的人民的力量。所以我们这个5月5呢，我们大家都有一个非常大的责任，我们有一个非常大的使命，为了我们的下一代，我们5月5，人民要做主，换掉我们中央的国政政府，可以不可以？这呢是要给一个信心，我相信呢，人民只要团结起来呢，我们可以做改变的。就像我们雪州呢，在2008年308，你们在2008年308呢也做到了。Tuan-tuan sekalian, kita pun jangkakan pilihan raya umum kali ini akan merupakan pilihan raya umum yang paling sengit dan kotor sekali dalam politik negara kita. Kita nampak di Parlimen Lembah Pantai saja, ramai pengundi pos telah ditambahkan. Ramai pengundi yang diragui tidak dapat dijumpai. Itulah sebabnya satu undi kita pun tidak boleh kurang. Kita perlukan tuan-tuan dan puan-puan, aci-aci mesti keluar pada 5 hari bulan dan undi kepada keadilan, undi kepada calon kita Saudari Nurul Izzah, supaya kita boleh membawa perubahan yang besar demi masa depan Malaysia kita yang lebih baik. Ini adalah tanggungjawab kita bersama. Saya yakin kalau rakyat bersatu, kalau rakyat bangkit seperti apa yang kita lakukan pada tahun 2008 di Wilayah Persekutuan dan Selangor, itulah kerajaan yang zalim dan korup akan dijatuhkan oleh kuasa rakyat. Itulah saya harap tuan-tuan, 5 hari bulan 5 itu jangan keluar awal untuk undi.
selamatkan Malaysia daripada syaitan yang dikenali ini. Tuan-tuan Bapak, saya harapkan dengan itu, sekian, terima kasih. Sesi tajak kemenangan. Terima kasih. Yang pilih. Terima kasih. Mike Tyson. Tyson pilih. Ini adalah pemimpin muda kita. Ya. Beliau mempunyai masa depan yang sangat cerah, insya-Allah. Dan kita kena pastikan sama-sama di sini yang akan mengundi di Rawang, ya. Ada mengundi, dah ada. Kami ni ada seorang mengundi di Rawang. You kena, tapi apa? Dia dah orang kita. Pastikan dia nanti kita undi untuk keadilan dan Pakatan Rakyat. Kita undi untuk perubahan. Jadi saya tahu semua. Semakan IC di laman SPR. Nama orang ini ialah Abdul Rapa bin Awang. Nombor IC dia ada nombor IC dia. Dia lahir tahun 1949. Tapi yang paling menarik, nampaknya macam tiga orang yang berbeza, tapi ada kemungkinan orang yang sama mengundi di tiga tempat yang berbeza. Jadi saya nak maklumkan, ada 3-4 minggu lepas Puan Nurhaliza ada bawa kes ke mahkamah. Ada pengundi yang diragui, yang betul yang kita syak, kita tak tahu dia pengundi betul atau tidak. Kita pergi mahkamah sebab kita tengok dia punya alamat dalam SPR, sistem SPR tak lengkap. Dia punya ada 6 nombor jalan saja, only got the street address, no house address. Contohnya orang tu tinggal di Jalan Sri Sentosa. That's it. Tak ada nombor rumah. Sebenarnya kalau tengok dalam kita punya yang Parti Keadilan Rakyat untuk Lebah Pantai, pejabat Puan Nurhaliza, hampir 45% daripada nama-nama dalam kita punya daftar pengundi, alamat dia tak lengkap. Hampir 45% kita tak dapat nak cari mana pengundi kita. Hampir 45% kita tak tahu diorang ni pengundi betul ataupun tidak. Bila Puan Nurhaliza bawa kes ini ke mahkamah, ada pihak mengatakan yang beliau cuba nak menghalau, cuba nak membuangkan pengundi yang betul. Itu bukan kesnya. Kita nak cakap parti politik, bila kita beli, kita kena beli daripada SPR daftar pemilih. Kita kena beli, bukan murah tau, not cheap, expensive. Kita beli, tapi tengok alamat tak lengkap. Imagine you pergi beli iPhone, ataupun you pergi beli Samsung Galaxy Note. You beli, lepas tu you tengok, I cannot call Shah Alam. You can call PJ, you can call Negeri Sembilan, but you cannot call Shah Alam. How do you feel? Kalau you beli satu produk tapi dalam dia tak lengkap, mestilah rasa marah, betul tak? Jadi Puan Nurhaliza, kita dapati yang Lebah Pantai punya database, kita punya nama-nama pengundi kita tak lengkap. Kita bawa ke SPR, SPR kata dia tak cakap apa-apa, dia terima saja. Lepas
Lepas tu dekat mahkamah kita kalah. Kita tak dapat judicial review. Jadi saya nak bagi tahu saja, sebab ada orang kata Nurul Izzah cuma nak buang pengundi. Dia tak kisah pasal pengundi. Ini tak betul. Jangan baca utusan. Jangan baca itu utusan. Dia cakap macam-macam, dia cakap. Sudah 6 kali kena saman, 6 kali sudah kalah. Jangan percaya. Jadi saya nak cakap itu saja. Satu lagi perkara. Tuan-tuan dan puan-puan, nanti saya harap mungkin pimpinan kita boleh beri maklumat sikit. Kali ini PRU 13 kita ada indelible ink. Kita ada dakwat kekal. Siapa sini pernah guna dakwat kekal? Kalau ada siapa-siapa sini sudah guna, salah. Belum guna lagi. Ini first time. Okey? Nanti saya harap sama ada saudara Tian Chua ataupun saudara Simarasa dapat beri maklumat sikit. First time kita nak guna dakwat kekal. You kena berhati-hati. Negara lain lepas you mengundi baru dia kasih dakwat kekal. Di Malaysia, you dapat kertas, dia sudah bagi. You belum undi, you sudah dapat. Negara lain you undi baru you dapat. Jadi you kena baik-baik. Dia calik you punya jari, you jangan sentuh sama itu paper tau. Kalau keluar marking kat situ, nanti dia kata salah. Dia buang you punya undi. OK？ OK， 刚才他说，这个刚才有一个人，他在这个 PRU 那边配出来的，这个人的名字一样，同年就是3个地方他可以去选，这是证明他们在选举那边有做手脚了。等一下我们的领导人会跟你们分析一下他们怎样会做的那么我们不用花时间。Should we invite? Should we invite those people? Yeah. So, we call point Saudara Simarasa, the candidate for Subang. Mari proceed. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis, saudari Nurul Izzah, rakan saya Tian Chua, semua pemimpin Pakatan Rakyat yang hadir daripada DAP, daripada Keadilan, PAS, dan yang penting sekali tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Selamat malam, salam sejahtera, salam reformasi kepada semua. Tacha Wang Sahau. Boleh dengar Tacha Wang Sahau? Boleh dengar. Priyogale, Dharmagale, Sahodara-sahodaragalе, உங்கள் அனைவருக்கும் என் மனமார்ந்த வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். Saya ucap terima kasih kepada YB Nurul Izzah dan pasukan beliau atas jemputan yang diberi kepada saya, peluang supaya saya boleh datang malam ini dan berjumpa dengan tuan-tuan dan puan-puan. Saya nampak satu sambutan yang cukup hebat untuk Nurul Izzah di Lembah Pantai oleh masyarakat di sini. Kita bagi satu tepukan besar. Kalau Raja Noncik lihat ini, dia sudah tahu apa akan berlaku pada 5 hari bulan Mei, betul? Najib Tun Razak pun sudah lihat sedikit semalam di kawasan saya di Kampung Baru Sungai Buloh. Dia datang macam biasa, you tahu style UMNO Barisan Nasional. Mereka bawa bas daripada luar supaya ada crowd. Tapi apa jadi? Orang tempatan masyarakat Tionghoa, ini Kampung Baru Sungai Buloh, masyarakat tempatan, saya dapat laporan baru tadi, apabila
Najib Tun Razak bermula ucapan, dia kata salam satu Malaysia, orang sudah dan keluar. Ini mesej yang jelas kepada mereka. You boleh cakap satu Malaysia, satu Malaysia, satu Malaysia. Sapu Malaysia, betul. Actually what you mean is sapu Malaysia. Orang Malaysia tak percaya itu satu Malaysia lagi. Sebab apa? You cakap satu Malaysia, tapi you letak siapa sebagai calon di Parlimen Shah Alam untuk mewakili UMNO Barisan Nasional? Siapa? Zulkifli Nordin. Siapa Zulkifli Nordin ini? Speciality dia apa? Hina orang lain, hina orang India, hina agama Hindu. Cakap kita sembayang batu-batu macam itu. Orang tak boleh faham, tutup mulutlah. Jangan cakap macam itu. Zulkifli Nordin did not only insult Indians and Hindus. You know what Zulkifli Nordin also did? Tahu apa dia juga buat? Bila PI Bala, Private Investigator Bala, balik daripada India pada bulan Februari kepada Malaysia, dia datang, apa dia buat di airport? Dia ambil buku suci untuk orang Hindu, Bhagavad Gita, dan dia sumpah. Dia kata, I swear the first SD is the truth. Dia swore as a Hindu. You tahu apa Zulkifli cakap? Dia buat ucapan, a public speech, dan dalam ucapan itu dia kata, oh keling ini buat sumpah atas buku itu. Mana boleh compare dengan Quran? This kind of language. This is Zulkifli Nordin. This kind of man, Najib Tun Razak now wants you to elect as the parliament member for Shah Alam. Adakah ini satu Malaysia? This is why orang tak percaya ini satu Malaysia lagi. Kita tak percaya. Ini slogan saja. Sebab apa? Orang macam Ibrahim Ali beberapa bulan dahulu boleh buat ucapan terbuka dan cakap, oh dia boleh cakap bakar Bible dalam bahasa Malaysia, benda bahasa Malaysia Bible. Kalau Siva Rasa cakap, what will happen to him? IC terus, tak ada IC lagi sekarang, tapi mesti apa? Tangkap, terus tangkap, terus moga masuk lokap. Macam Tian Chua saya, dulu ada masuk lokap. So if I did, straight away kena tangkap. Adakah Ibrahim Ali ditangkap? Tak ada. Adakah Najib Tun Razak cakap kepada Ibrahim Ali, tutup mulutlah, jangan cakap macam itu? Tak ada. He keeps quiet. Najib Tun Razak tak berani bagi tahu pada Ibrahim Ali, tutup mulut. Dr. Mahathir boleh kata undi UMNO Barisan Nasional menang supaya kita boleh lucutkan, we will remove Dato' Amri Ghazali Universal Citizenship. Dia boleh cakap. What does Najib Tun Razak say? Does he tell Dr. Mahathir, you are retired, please keep quiet? Tidak, keeps quiet. Najib Tun Razak keeps quiet. Dr. Mahathir starts questioning. Dia soalkan, kenapa kita bagi kepada orang India, orang Cina citizenship dalam tahun 1957. Dr. Mahathir mula soal ini. Adakah Najib Tun Razak kata pada Dr. Mahathir, tutup mulut, itu tidak boleh dicakap sekarang, itu sudah selesai, we have settled that? Inilah pemimpin yang cakap satu Malaysia kepada orang India. Dia cakap, bagi saya nambahkan, give me hope, give me trust in me. Apa trust in you?
tuan-tuan perempuan, calon UMNO masuk, Ibrahim Ali pun masuk sebagai bebas. Tiba-tiba apa jadi? Calon UMNO tarik. Have you ever heard of an UMNO candidate withdrawing from the election? Tak ada. So, what does it show? UMNO lebih kuat atau Perkasa lebih kuat? Nampak Presiden Perkasa boleh cakap pada UMNO, tarik you punya calon, saya mau masuk. This is the real face of UMNO Barisan Nasional. Orang macam Ibrahim, orang macam Zulkifli. So, tuan-tuan puan-puan, inilah sebabnya. Inilah sebabnya 5 hari bulan Mei 2013, apa kita mesti buat? Kita mesti tukar. Kita mesti tukar. Ini kalilah kita mesti tukar, sebab kita ada satu kerajaan, satu pemerintahan UMNO Barisan Nasional yang sudah duduk sana terlalu lama. They have stayed too long. They have overstayed their welcome. So when somebody comes to your house and overstay their welcome, what do? You kick them out. What do we do on the 5th of May? We shall kick UMNO and Barisan Nasional out of Putrajaya. Can we do that? Ladies and gentlemen, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, saya nak tengok di sini, berapa orang di sini sudah berdaftar untuk undi? Tolong angkat tangan. Who is registered to vote? Yalah, almost everybody. Ini satu tanda yang baik. Ini adalah kuasa rakyat. Yeah. This is your power. Ini yang kuasa you must show. Ini mesti tunjuk pada 5 hari bulan Mei. Kita mesti tunjuk kepada UMNO Barisan Nasional bahawa rakyat Malaysia sudah sampai ke tahap di mana kita akan tukar kerajaan pusat untuk kali pertama dalam sejarah Malaysia. Boleh kita buat itu? We have to do it. We have no choice. If we don't do that, UMNO will drive this country into the ground. They will destroy this country. They are robbing us right now. Dia akan curi kekayaan negara kita. Kalau kita bagi dia 5 tahun lagi, tak ada apa-apa. Habis betul. Ini bocor. Sebab itu, tuan-tuan puan-puan, 5 hari bulan Mei, kita mesti faham. Kita mesti buat sejarah. Kita mesti tukar. Kita mesti keluarkan UMNO Barisan Nasional daripada Putrajaya. Orang UMNO sudah fikir, dia ada satu slogan tahu. Apa slogan itu? Slogan UMNO adalah apa? Dulu, kini dan selama-lamanya. Betul. Tapi 5 hari bulan Mei, kita mesti tunjuk kepada UMNO Barisan Nasional selama-lamanya ini tidak boleh pakai lagi. Boleh kita buat. We have to. We have to change. Dan we must change. Dan saya mau kongsi ini satu lagi. Sentimen untuk tukar. Sini kita boleh lihat dengan jelas. Semua mau tukar. Betul. Sentimen ini bukan sahaja di sini, bukan sahaja di Kuala Lumpur, bukan sahaja di Lembah Pantai, bukan sahaja di Selangor, di Sabah pun ada, Sarawak pun ada, Johor pun ada. Ini sebabnya kita mesti faham. Ini sebabnya UMNO Barisan Nasional sudah tangguh pilihan raya. Berapa lama dia tangguh? Mula-mula dia mau buat pada tahun 2011. It was supposed to happen in November 2011. Then they postponed. They tangguh.
puan-puan, tadi saudara Fahmi sebut sedikit tentang daftar undi. Memang kita tahu ada penipuan dalam daftar undi. Kita tahu ada kes di mana orang yang hidup nama dibatal. Saya bagi satu contoh dalam kawasan saya, dan saya tahu ada banyak kes. Mr. Ivan Heng, dia duduk di Mutiara Damansara, datang jumpa saya. Dia kata dia sudah undi 5 kali dulu dengan isteri dia, tapi baru-baru dia cek nama dia cek nama isteri ada, nama dia sudah tak ada. Dia panggil SPR di Putrajaya, bagi IC nombor, dia tanya kenapa IC nama saya tidak ada dalam daftar undi di Subang. Sana dia pegawai yang jawab, dia kata cek semua dalam database. Mr. Ivan, nama you telah dibatal sebab kematian. Mr. Ivan yang jawab, oi, saya bukan mati, saya hidup. I'm calling you right now. Dia datang jumpa saya di parlimen. So di parlimen, lepas saya dengar dia, saya kata okey tak apa, kita pergi ke pejabat SPR di wilayah Persekutuan untuk cek. So sama juga, saya pergi bagi tahu pada pegawai SPR, ini Mr. Ivan Heng, dia komplain nama dia tidak ada lagi. Masuk dalam IC nombor dalam database, pegawai cakap pada saya, Mr. Ivan Heng nama dibatal sebab dia kematian. Saya kata Mr. Ivan Heng is standing next to me right now. He's not dead. Macam mana dia boleh batal nama? Where is the death certificate? Apa dokumen dia nampak dia boleh batal nama? Dan saya minta nama ni dimasuk balik. Apa SPR kata pada saya? Mr. Ivan Heng mesti memohon semula. He must apply again to become a voter. I said, mana boleh? You cancel his name illegally. You put back his name now. Dan lepas bank table cakap semua, finally dia agree, dia masuk balik nama. Ini satu contoh. Kita tahu ada nama yang didaftar tanpa pengetahuan mereka, registered without their knowledge. Tapi tak apa, kita tahu juga ada kes-kes pekerja asing yang didaftar. Tapi sebab itu saya tanya tadi, siapa semua yang didaftar sebagai pengundi? We can overcome this. Jangan ingat Barisan UMNO, Barisan Nasional boleh tipu dan menang. Kita tahu sistem tak fair, betul. Kita tahu dalam pilihan raya Malaysia, kalau sistem yang fair, siapa yang dapat 51% menang. Tapi dalam sistem Malaysia, 51% tidak maksud kita menang. Tapi kita tahu, what we know, we will win with a high turnout. So what I want to ask you today is, can we work together to make sure we have maximum turnout on the 5th of May? Can we do that? Yeah! All of us, we must make sure. Use your vote, come out to vote, all of you. Bagi tahu kawan-kawan, bagi tahu keluarga, panggil semua. Semua kita mesti keluar. Target kita adalah turn out 100% kalau boleh. Maksimum turnout. Dengan itu, apa-apa penipuan mereka buat, tak ada kesan. It will not stop us. We will overcome it. Remember, kita menang di Malaysia 51% tak cukup. We have to get 55%. We have to get 56%. Baru kita menang dan dapat majority kita, dapat kemenangan kita. So, inilah message saya minta malam ini, kita mesti sampai ke seluruh Malaysia. Do you have friends and family in Johor? Yes. Do you have friends and family in Melaka and Negeri Sembilan? Yes. Do you have friends and family in Pahang and Perak? And finally, do you have friends and family in Sabah and Sarawak? What shall we do now? From now, we have how many more days? Kita ada 12 hari. Dalam 12 hari ini, kita panggil mereka, kita cakap pada mereka. Mesej senang saja. 5 hari bulan Mei, kita semua mesti keluar untuk undi. Jangan ingat, setiap undi itu ada berharga. Every vote will count. Ya, jangan kita nak
anggap, oh undi saya 100 saja tak apa, no point. No. 2004, ini kita kena ingat, 2004 apa jadi di Kelantan? Kelantan kekal di tangan PAS pada masa itu. Kelantan, the State Assembly of Kelantan. PAS menang majority di State Assembly dengan 1 kerusi saja, 1 seat, dan 1 kerusi saja dimenang dengan majority 2 undi saja. 2 undi saja. 2 undi won the seat, and the 1 seat majority kept PAS in power in Kelantan in 2004. So never think that your vote does not count. Every vote counts. So today, ladies and gentlemen, I have to leave because I have to go to Setiawangsa to do the last ceramah. I want to give you to give me one promise. Will every one of you come out to vote on the 5th of May? Wait. Ini kalilah. Ini kalilah. Sekian, terima kasih. Sia-sia dan terima kasih. Thank you so much, Saudara Surasa. Okay. Listen. 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 Ini kalian. Ini kalian. Kaya bukan ya? Selesai. Terima kasih saudara Jack Wong yang penuh bersemangat. Biasanya tuan-tuan dan puan-puan, bila saya jumpa dengan saudara Jack, dia macam diam je. Tapi malam ni saya tengok semangat berkobar-kobar. Sebab apa? Sebab you. 给你们自己一个掌声鼓励好吗？因为有你们的存在，我们在台上比较有用。谢谢。 Sebab kita tahu malam ni kita ada 300 meja sini, 300. 300桌的宴会。 Saya jalan sampai ke belakang, saya tengok semua orang. Wah, 300 meja. Saya rasa malam ni Dong Cik tak tidur. Kita tak cukup kita semua keluar makan. Kita mesti 5 hari bulan kita keluar mengundi. Okey? Saya nak umumkan jumlah kutipan pada malam ini. Ya, how much money we have collected. Terima kasih kepada semua yang telah sudi memberikan sedikit sumbangan. Jumlah kutipan pada malam ini adalah 16,500 dan 90 sen. 今天晚上我们所筹到的16,510块9毛。谢谢你们的。 Terima kasih kepada semua. Jangan risau, kita tak guna duit ini untuk beli kondo. Tak cukup pun nak beli kondo, nak buat down payment pun tak cukup. Jangan risau ya. Jangan takut, kita tak ada guna duit ini untuk belikan baju baru untuk Puan Nuriza. Tak ada. Semuanya adalah untuk rakyat dan kita akan pulangkan kepada rakyat. Dan bila kita menang di Putrajaya, kita akan berikan lebih banyak kepada rakyat. 你们不用担心，今天我们筹到这个16,000多，我们不会去卡拉 OK 的，我们也不会去买什么什么，但是这个钱我们要买子弹，因为我们现在打仗，是吧？我们打谁呀？打国政啊！记得雪州在明年已经执政了，管了5年，你们已经看到了我们怎样去处理雪州的问题。我相信，假如明年有机会去普查扎亚，我们处理的国家的问题更好，是吗？那就这你手中那票是很重要的，给我们一个机会，让大家来挽救这个国家。 Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita tiba ke penceramah kita yang terakhir pada malam ini. Our final speaker. Dan saya percaya kita semua tahu dan kita semua telah dengar tentang apa yang telah berlaku kepada speaker kita yang terakhir ini. Beliau akhir-akhir ini telah menjadi public enemy number 1. 最后一个演讲者，我要介绍一下，从1998年
轻人那是很帅的。你看现在为了你们，为了国家，头发都拔了很多，但是也很帅啊！你们给他一个掌声鼓励好吗？就是蔡建强。Salam perjuangan, salam reformasi. Waalaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan pada semua tauke hari ini. Hari ini saya bukan lagi yang berhormat, bukan lagi ahli parlimen. Tunggu sampun kontrak oleh rakyat yang akan menjadi pengundi pada 5 hari bulan. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, malam ini kita berkumpul di sini. Yang berkumpul di sini terdiri daripada super majoriti orang Tionghoa. Tapi Melayu ada, India ada. Kita berada di sini kerana kita prihatin, kita concern tentang masa depan negara kita. Bukan saja kita mau naikkan Nurul Izzah atau Tien Chua, bukan saja kita mau naikkan roket atau bulan atau mata, bukan. Kita berada di sini kerana kita menganggap ini adalah negara kita, tanah air kita, kita mempertahankan dan kita adalah 各位同胞，今天我们集合在这里，这个是我们的宣言。我们作为马来西亚人，我们热爱这个国家，我们要看到这个国家有一个更好的出路。所以今天我们买票，今天我们来吃，不是庆祝，而是关心。我们关心我们国家的未来，我们关心我们的子孙。这条路不是很容易走的路，而今天我们看到努鲁伊莎、安华，或者是蔡天强，还是林继祥，到处奔波，要只是为了争那一个席位吗？难道我们这一些努力，只是单单要赢那一个州议席、那一个国会议席？如果单单是这样，今晚你们不需要来，你们5月5号投票就好。但是因为你们来，我们要表示我们的对这个国家的关。Kita datang kerana kita sudah lihat negara kita cukup sakit, sudah sakit, dan itulah sebab kita mau perubahan. Dan kita sebut berkali-kali, ini kalilah, ini kalilah. Kenapa ini kalilah? Kenapa bukan kali lalu? Kenapa bukan lain kali? Tetapi ini kalilah, ini kalilah. Kerana kita melihat negara kita sudah 56 tahun merdeka. Negara kita sudah dalam sebagai sebuah negara, sudah cukup lama kita hidup dalam sebagai satu negara. Tapi apa terjadi? Dalam pilihan raya ini yang ke-13, yang kita lihat adalah pilihan raya yang paling kotor sekali. Tidak ada isu. Yang ada hanya fitnah, tomahan, video lucu, seks. Itu saja. Apa lagi? 我们这一个选举，国政好像完全没有课题了，除了
回去就投这个甜品啊，好像这个就是政治。Apa terjadi dengan ceramah-ceramah barisan Dia macam majlis jabuk bertuah.